Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembincangan saya pada hari ini ialah kekuatan dokumen hibah elektronik pesakit COVID-19 dalam situasi maradul maut menurut penerangan Islam. Pandemik COVID-19 secara globalnya berpunca pada sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2. Wabak ini pada mulanya dikesan di pertengahan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China yang telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 pada pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari. Pada 16 Mac, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bahawa mereka telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan berkuasa 18 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara bagi mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui penjarakan sosial. Pada 16 Mac, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bahawa mereka telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan berkuasa 18 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara bagi mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui penjagaan sosial. Secara globalnya, sehingga 30 September 2020, angka kematian COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 1,040,000 orang menurut jumlah terbaru di Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hasil daripada maklumat ini, timbullah persoalan adakah COVID-19 boleh dikategorikan sebagai maradul maut, ada pula yang dimaksud dengan maradul maut, dan sejauh manakah persamaan dan perbezaan dengan penyakit terminal dalam istilah perubatan. Hibah dalam kes maradul maut COVID-19. Dalam perkara 1595 Majalah Ahkam Al-Adliyah, maradul maut bermaksud penyakit kebiasaan yang membawa kepada kematian. Jika seseorang itu disahkan oleh pakar menghadap kanser yang akan membawa kepada maut, namun dalam tempoh tersebut beliau meninggal disebabkan penyakit lain, maka ia masih dianggap di dalam ruang lingkup marad al-maut. Jika pesakit pada asalnya dikategorikan marad al-maut masih lagi hidup setelah berlalunya tempoh setahun, maka ia dikira sebagai orang yang sihat. Marad al-maut mempunyai ciri-ciri berikut. Sesuatu penyakit yang menyebabkan kematian yang diakibatkan oleh satu penyakit itu berlaku dalam masa 1 tahun atau selepas 1 tahun, dan sesuatu penyakit itu boleh membuat seseorang itu lupa atau lalai tentang kepentingan yang bersifat keduniaan. Hibah dalam kes maradul maut COVID-19. Menurut MyHealth 2020, penyakit terminal ialah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak ada ubatnya, manakala kematian tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi mengikut potensi pesakit. Pesakit terminal dianggap sebagai pesakit yang tiada harapan untuk pulih dan menanti kematian yang bakal berlaku bila-bila waktu. Contohnya penyakit terminal yang termasuklah AIDS dan penyakit kanser seperti mana yang berlaku pada hari ini. Pengidap COVID-19 turut memberi kesan kepada hukum tertentu termasuklah hibah dilakukan oleh pesakit ini. Para ulama sebelum ini tidak pernah membincangkan status COVID-19 sebagai maradul maut atau penyakit terminal kerana ia merupakan satu pandemik yang sangat atau wabak yang baru berlaku pada tahun ini. Okey, maka tidak ada lagi kes-kes yang pernah dilaporkan membincangkan tentang status maradul maut, dia adalah penyakit maradul maut atau penyakit terminal atau sebagainya. Walau bagaimanapun, para ulama telah menggariskan ciri-ciri maradul maut untuk memudahkan pengklasifikasian hukum bagi kes-kes berkaitan dengannya, termasuklah hibah. Berdasar pengamatan yang telah dibuat, pesakit COVID-19 tidak semestinya dikategorikan sebagai maradul maut untuk semua keadaan. Sebaliknya, ia boleh dikategorikan sebagai maradul maut apabila sampai ke tahap tertentu yang dianggap kritikal oleh pakar. Jika hibah dibuat dalam keadaan biasa dan di tahap yang terkawal, maka ia tidak dianggap sebagai hibah maradul maut sekalipun terdapat pandangan ulama mengharuskan hibah saat maradul maut. Namun ia perlu dilaksanakan dengan penuh berhati-hati dengan status perlu disahkan oleh pakar berkaitan bagi memastikan tidak berlaku kezaliman kepada ahli waris. So kita tengok, jadi kaitan sekarang sebabnya kita nak bincang bahawa pesakit COVID-19 yang telah sampai ke tahap maradul maut yang telah disahkan oleh pakar, namun hibah yang mereka lakukan adalah melalui dokumen elektronik. Sebab dokumen ni ada dua jenis. Satu dokumen yang bersifat biasa yang ditulis depan mata, dan satu lagi
dia bersifat elektronik sebagaimana yang ada pada hari ini, melalui email, melalui WhatsApp dan seumpamanya. So kita nak tengok sejauh manakah dokumen elektronik ni dapat dijadikan diterima dalam pembuktian, khususnya berkaitan dengan hibah yang telah dibuat oleh pesakit COVID-19 yang telah disampai pada tahap maradil maut. Jika kita perhatikan, sebenarnya tidak ada nas yang secara khusus yang membincangkan tentang penerimaan dokumen elektronik sebagai kaedah pembuktian termasuk dalam kes hibah COVID-19. Namun, jika kita pernah mendengar perkataan e-dagang ni maknanya urusan transaksi kewangan dan sebagainya yang menggunakan atas talian. Dan perkara tersebut telah dibincangkan oleh fatwa-fatwa dan ulama-ulama semasa. Dan mereka menyatakan e-dagang itu dibenarkan transaksi melalui elektronik berdasarkan sifat umum di dalam Al-Quran dan juga hadis dan juga pandangan para ulama. Jadi, kalau dilihat kepada kalau e-dagang itu diiktiraf kerana e-dagang menggunakan dokumen elektronik, maka hibah yang dibuat oleh pesakit COVID-19 yang sampai pada tahap maradil maut juga diterima. Ini berdasarkan dalil umum yang disebut dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu menjalankan suatu urusan hutang piutang yang diberikan tempoh sehingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang pada masa bayarannya itu. Jadi walaupun ayat kuat ini bersifat hutang, tapi maknanya mana-mana transaksi, muamalat, transaksi yang lain menggunakan teknologi, teknologi dengan cara dokumen atau tulisan, maka dia diterima sebab ayat kuat ini bersifat umum. Dia tidak menyatakan bahawa mesti dokumen itu bersifat yang tulisan seperti biasa atau bersifat elektronik. Yang penting ia jelas dan dapat dibaca dan dapat dipahami. Jadi kita tengok pada kaedah fiqh ada menyatakan bahawa al-kitab kal-khitabi. Maknanya mana-mana dokumen yang dibuat, makna yang ditulis, maka hukumnya sama juga dilaksanakan secara percakapan. Misalnya wasiat biasa dibuat melalui percakapan, tapi ini dibuat melalui tulisan, sama tulisan secara biasa atau elektronik, maka hukumnya sama juga. Maknanya hibah itu dibuat secara lisan. Maknanya kekuatannya sama. Hibah secara lisan, hibah secara dokumen, maka ialah sama, hatta dengan dokumen elektronik sekalipun. Secara kesimpulannya, hukum hibah yang dibuat oleh pesakit COVID-19 yang sampai ke tahap maradil maut melalui dokumen elektronik boleh diterima sekiranya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak dan perundangan. Syarat-syarat yang telah ditetapkan itu perlu dipatuhi bagi memastikan memastikan hibah yang dibuat itu tidak menyebabkan berlaku penafian terhadap ahli waris yang lebih berhak. Selain dari itu juga, status keaslian dokumen hibah secara elektronik perlu dibuat pengesahan pakar terlebih dahulu, terutama dokumen elektronik persendirian untuk mengelakkan berlaku penipuan dan pemalsuan. Selain daripada itu, Seksyen 3 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1907, Seksyen 49 dalam akta yang sama juga secara jelas menganggap komputer sebagai keterangan prima. Ayat ni, komputer ni salah satu pada bentuk dokumen elektronik. Okey, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.